Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Penonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada sesi kali ini di program kita, insya-Allah program Ngaji Lane. Alhamdulillah kita telah pun berehat selama sebulan Ustaz sebulan kita berehat untuk beri laluan untuk program-program Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam pada bulan Rabiul Awal yang lepas. Alhamdulillah kita harapkan semoga penonton sekalian dapat bermanfaat daripada bulan yang mulia ini, insya-Allah, daripada ceramah-ceramah ataupun memperingati ataupun selawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita dapat bertemu pada kali ini untuk kita mendengarkan bacaan daripada penonton juga yang telah menghantarkan kepada kami di Ngaji Lane. InsyaAllah konsepnya kita boleh ingat sikit lagi lah. Penonton-penonton sekalian, bolehlah hantarkan bacaan-bacaan anda daripada ayat yang tertera ataupun ayat yang telah kita berikan kepada kami melalui WhatsApp di voice note, lalu menghantar kepada kami ke nombor 9789 4148. Dan pada episod yang akan datang, insya-Allah asatizah kita akan dengarkan lalu memberi sedikit komentar tentang bacaan yang telah dibacakan tadi, insya-Allah. Insya-Allah anda bersama saya Muhammad Safwan dan bersama saya juga Ustaz Muhammad Hanafi dalam program Ngaji Lane. Insya-Allah kita sebelum mulakan, saya berikan ruang kepada Ustaz Hanafi untuk berikan sepatah dua kata kepada penonton kita. Fadhil Ustaz. Terima kasih Ustaz Safwan kerana beri saya peluang untuk cakap, insya-Allah. Terlebih dahulu, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, sebagai peringatan kita bersama yang pernah saya kongsikan hadis yang sebelum ini berkenaan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah yang mempelajari Al-Quran dan juga mengajarkannya. Jadi bagi tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat rahimakumullah yang meluangkan masa untuk menonton, mendengar video ini, pertama sekali hendaklah kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana nak melakukan untuk seseorang itu meluangkan masa membuat kebaikan, mendengar kebaikan, itu adalah merupakan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pilihan Allah Subhanahu Wa Taala lah. Sebab dalam kita, seorang manusia itu, bila kita nak lakukan satu kebaikan, sebenarnya banyak halangan. Sama ada halangan itu daripada nafsu kita sendiri, keinginan kita sendiri, ataupun musuh kita, iaitu musuh kita yang nyatalah ada dua musuh kita, iaitu nafsu dan juga syaitan. Dan banyak halangan kita, dia bisik pada kita. Jadi kalau kita seseorang itu dapat juga luangkan masa, itu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala lah. Jadi kita betulkan waktu kita, dan kita orang yang luangkan masa dengan Al-Quran, sesungguhnya dia berada di, kita boleh katakan track jalan sebaik-baik umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak ciri-ciri umat yang terbaik itu banyak. Antaranya yang akhlak yang terbaik, akhlak yang paling baik, akhlak dan juga yang akhlak yang baik kepada keluarga, akhlak yang baik kepada maksud hadis, kepada jiran, kepada sahabat-sahabatnya, dan banyak lagi. Dan juga antara yang terbaik juga ialah yang mempelajari Al-Quran dan juga mengajar Al-Quran. Sebab apa? Sebab dia berkaitan dengan ilmu yang sangat penting, iaitu kalamullah. Berkaitan dengan kalam Allah, maksudnya Al-Quran lah, maksudnya satu perkara yang sangat mulia. Jadi bila seorang itu luangkan masa, sama ada belajar ataupun mengajar, maka sungguhnya dia berada dalam track lah, maksudnya track ataupun jalan ciri-ciri umat yang terbaik Nabi SAW. Orang Nabi SAW juga beritahu bahawasanya orang yang ada hubungan istimewa dengan Al-Quran, selalu dengan Al-Quran, maka dia menjadi VVIP Allah.
Kita rasa macam mustahil kalau kat dunia ni kita boleh jadi VVIP pada syarikat yang besar-besar. Kita jadi VVIP pada Facebook sebenarnya. Kita VIP je. Ataupun sekarang baru Ustaz, Meta. Ke Meta. Ke Meta tu dah Kelantan kan. Maksudnya syarikat besar lah. Kita jadi kita VIP. Macam kita rasa special kan. Begitu juga, tapi Al-Quran ni, untuk Al-Quran, siapa sahaja yang ada hubungan baik dengan Al-Quran, maka dia jadi VIP Allah. Jadi macam mana, adakah dengan hubungan baik itu, macam manakah seorang itu dia kena tulis Al-Quran daripada Alif Lam Mim sampai An-Nas lalu jadi VIP, ataupun macam mana? Cukup dengan dia dengan belajar, sama ada belajar, kemudian mengajar, kalau dan lebih sempurna lagi dia memahami, menghayati maknanya dan mengamalkannya. Itu paling terbaik lah. Belajar, mengajar, menghayati, tadabbur dan juga mengamalkan. Itu yang paling terbaik. Jadi perkara itu ada peluang untuk kita. Siapa sahaja kalau kita fikirkan perkara ni, memang ada peluang untuk kita semua. Cuma kita je nak luangkan masa sama ada belajar ataupun tidak. Semoga dengan sedikit pelan-pelan bagi mereka yang belum lagi, pelan-pelan kita sedikit belajar sedikit demi sedikit, Allah Subhanahu Wa Taala golongkan kita orang-orang istimewanya, insya-Allah. Amin. Insya-Allah. Ustaz. Amin. Terima kasih Ustaz Hanafi atas perkongsiannya. Insya-Allah kita harap-haraplah, kita berdoa semoga kita berada di jalan yang betul, di track yang betul, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustaz, insya-Allah kita akan dengarlah ataupun bacaan yang seterusnya ataupun bacaan yang pertama, insya-Allah, iaitu bacaan daripada Imam Bilal di Masjid Darul Ma'mur untuk episod kali ini. Insya-Allah surah ataupun ayat yang akan dibacakan pada kali ini, pada episod ini, ialah daripada surah Al-Kahfi ayat 1 dan 2. InsyaAllah saya menjemput Al-Fadhil Imam Bilal dari Masjid Darul Ma'mur, Muhammad Bashir, akan bacaan insyaAllah. Falyatafaddal ma'jura. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Terima kasih Muhammad Bashir atas bacaannya, insya-Allah. InsyaAllah berikutlah bacaan yang akan kita dengarkan daripada penonton yang telah menghantarkan bacaannya juga, insya-Allah. InsyaAllah saya akan bacakan pula makna di sebalik surah tersebut. Daripada ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji tertentu bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya, iaitu Muhammad, kitab suci Al-Quran dan tidak menjadikannya padanya sesuatu yang bengkok ataupun terpesong. Lalu, bahkan keadaannya tetap benar lagi menjadi pengawas turunnya Al-Quran untuk memberi amaran kepada orang-orang yang ingkar dengan azab yang seberat-beratnya dari sisi Allah, dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal-amal soleh bahawa mereka akan beroleh balasan yang baik, ajran hasanah, insya-Allah. InsyaAllah berikut adalah makna daripada di sebalik ayat daripada surah Al-Kahfi itu. Jadi lazimnya kita disarankan kan selalunya untuk membaca surah Al-Kahfi ini. InsyaAllah ayat-ayat berikut ini saya rasa mungkin penonton sekalian sudah terbiasalah dengan ayat 10 ayat pertama yang lazimnya lah untuk kita hafalkan, insya-Allah. InsyaAllah tanpa membuang masa lagi, kita akan mendengarkan bersama bacaan yang telah kita terima daripada saudari Farihin ya di sini. InsyaAllah kita akan dengarkan bacaan daripada saudari Farihin, insyaAllah. Bismillah. A'udzu billahi
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Terima kasih kepada saudari Farihin kerana sudi menghantarkan bacaan anda kepada kami. InsyaAllah, Masya Allah Ustaz, saya pun dengar, bila dengar tadi ada macam bunyi eko-eko Masya Allah, maksudnya ada effort di situlah maksudnya. InsyaAllah kita, terima kasih kepada saudari Farihin. InsyaAllah kita akan dengarkan sedikit komentar kepada Ustaz Hanafi tentang bacaan ini. InsyaAllah, fadal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pertama sekali, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada saudari Farihin dan juga kepada semua yang mereka yang telah hantar audio kepada kami. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berkati setiap usaha anda semua. Amin. Okey, alhamdulillah bacaan yang bagus tadi kan. Masya-Allah dengan jemaah eko-ekonya kan. Alhamdulillah. Yang saya nak sedikit yang saya boleh kita ambil perhatian tentang bacaan tadi, iaitu pertama sekali segi bacaan beliau sendiri. Okey, pertama sekali pada yang harus take note pada huruf zal, shin dan juga hasana. Okey, kalau lihat di lihat di skrin tu saya ada tanda, iaitu pertama sekali yang perlu diambil perhatian, iaitu pertama sekali pada huruf zal. Zal tu kena bacaan dia kena lebih tipis lagi, tipiskan sikit bacaan anda. Kemudian pada shin wa yubashshiral, kena tekan sedikit tu sabdu pada huruf shin wa yubashshiral. Dan yang ke akhir tu adalah ajran hasana. Mungkin tak terperasan kot bacaannya ajran hasana tadi yang Puan Farihin, saudari Farihin baca tu ajran hasana, terhasana. Jadi ajran hasana, tak apa hasana, itu dah bunyi sabdu kalau gitu ya. Okey. Seterusnya yang pada kali ini yang saya nak kongsikan tentang perkara berkaitan dengan tajwid, ilmu tajwid, ialah pada kalimah yang pertama sekali dipanggil pada yang pertama itu alif lam. Alif lam. Alif lam ni dalam bacaan Al-Quran ni, alif lam mesti harus kita sebagai seorang Muslim itu kena faham tentang bacaan alif lam. Alif lam ni ada dua. Alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Di sini alif lamnya sama macam surah Al-Fatihah. Sebab tu saya kata harus setiap Muslim tu mengerti, sebab dia sama dengan surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah dengan surah ni, surah Al-Kahfi ni samalah. Maksudnya di sini dipanggil alif lam qamariyah. Alif lam dua, syamsiyah, qamariyah. Di sini adalah alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah adalah cara bacaannya jelas. Tidak bersambung dengan huruf yang selepasnya. Dia ada beberapa huruf. Beberapa huruf. Antaranya sini adalah huruf ha, selepasnya ha. Maka dia tak boleh bacaan dia, maka alif lam tersebut mesti baca jelas, tak boleh bersambung ataupun ada bunyi seterusnya tersambung dengan bunyi ataupun tercampur dengan huruf yang selepasnya. Dia, kalau tuan-tuan puan-puan muslimin dan muslimat rahimakumullah lihat kepada buku buku ataupun kitab tajwid ke, di sana ada tunjukkan beza tentang alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah berserta huruf-hurufnya. Dan satu lagi tentang alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah, dia selepas alif lam itu ada huruf-huruf yang mana apabila kita nak bacanya
mesti kita kena terus sambungkan dengan huruf tersebut. Kita tak boleh pisahkan tak boleh, mesti kena sambungkan dia. Contoh-contohnya adalah seperti as-sama. As-sama. Dia as-sama tu bukan alif terus sin. Dia alif, lam, kemudian baru sin. Assalamualaikum sama juga, Ustaz. Ada lam. Ada Assalamualaikum sama juga. Kadang-kadang ada orang tulis, dia nak Arab lah belajar kan. Dia nak tulis Assalamualaikum, alif terus sin. Tak salah ya? Salah. Kalau tanpa baris, dia tulis maknanya Islam-alaikum. Assalamualaikum. Ya, assalam. Huruf sin juga termasuk alif lam syamsiyah. Itu juga dengan as-sama, asy-syamsu, az-zaitun, kemudian ar-rahman, ar-rahim. Dia alif lam kan, alif lam di sana, tapi selepasnya huruf-huruf yang mana kita tak boleh baca, kita kena sambung bacaannya. Maka kita kena tasydidkan dia. Tasydidkan dia. Tapi di sini adalah huruf-huruf selepasnya, huruf-huruf yang tidak boleh dibaca dengan bersambung. Huruf tersebut bacaannya akan dipanggil alif lam qamariyah, ya. Contohnya alhamdu, kemudian apa lagi, Zat? Al-Humazah, Al-Kautsar. Contoh lagi tu. Jadi dia tak boleh sambung alif lam tu dengan huruf, tak boleh bercampur. Dia kena jelaskan huruf hamzah. Bukan, dia kena jelaskan alif lam tersebut. Alhamdu. Satu lagi, kita bila sebut tu yang orang kadang tak perasan, dia suka drag, Ustaz. Drag. Maksudnya tak kira sama ada al ke ataupun yang kalimah-kalimah yang lain, bila lam tu dia sukun, kadang dia terbaca drag, panjang kan. Jadi kita kena izharkan dia, bacaan izhar qamariyah. Dia istilah ulama kata itu bacaan izhar qamariyah. Maksudnya bacaan alif lam selepasnya ada huruf-huruf yang tak boleh bersambung tu dipanggil izhar qamariyah. Jadi alham. Dengan jelas. Jadi itu ya pertama sekali, Ustaz, yang boleh saya kongsikan pada kali ini, iaitu tentang alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Jadi kena take note alhamdu, maksudnya alif lam qamariyah di sini. Okey, Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Hanafi atas pencerahannya. Jadi berikut adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan alif lam lah, kita boleh katakan selalu ada dua lah. Itulah, tapi saya pun dulu dengar juga, saya kalau dekat rumah tu, dulu kat rumah nenek, qamariyah tu dia panggil lain. Dia panggil Cik Kam, pasal makcik saya nama qamariyah. Tak, okey. Okey. Okey, maaf. Okey, tapi betul lah namanya memang Al-Qamariyah ataupun Asy-Syamsiyah. Begitu, itu adalah hukum-hukum alif lam, insya-Allah. Terima kasih kepada saudari Farihin atas bacaannya yang masya-Allah, saya rasa ini yang paling kualiti, yang paling elok lah saya dengar selama ni kan. Siapa-siapa pada penonton yang ingin hantarkan kepada kami, boleh sahaja hantarkan. Ada ekor ke? Kalau tak ada ekor, mungkin boleh pergi dekat daerah tangga-tangga, Ustaz, dekat blok, dekat tangga tu, kerana ada ekor, boleh rekod di situ juga. Ataupun mana yang kemampuan lah. Yang penting boleh hantar kepada kami. Kalau dekat depan ni, tangga tu kena pakai masak. Kena pakai. Kalau rumahnya memang ada tangga, lain lah. Okay. InsyaAllah. Dan boleh hantarkan kepada kami di nombor 97894148 bacaan daripada penonton sekalian, insya-Allah. Jadi insya-Allah sebelum kita sambung dan dengarkan bacaan daripada kita, ada dua lagi bacaan daripada penonton kami, insya-Allah. Sebelum kita berehat buat sementara, insya-Allah kita boleh lihat ataupun tonton advertisement daripada kuliah di Masjid Darul Makmur. Insya-Allah kita bertemu lagi di Ngaji Lin. Bagaimana mendapat pahala hidup 7,000 tahun. Ialah memandangkan kita ni umat Rasulullah, umat yang terakhir, umat yang terawal masuk syurga. Dan tajuk buku ini pun insya-Allah bukan setakat pahala 7,000 tahun, tapi sebenarnya mendidik kita bagaimana untuk dapat bersama dengan Rasulullah SAW dalam syurga. Itu yang kita nak sangat.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah penonton sekalian, kita bertemu lagi di dalam Ngaji Lin. Alhamdulillah, terima kasih yang masih lagi bersama kami di program Ngaji Lin yang dibawa khas oleh Masjid Darul Ma'mur. Alhamdulillah, berikut yang telah anda saksikan ataupun tonton tadi, berikut adalah kuliah-kuliah yang ada di Masjid Darul Ma'mur. Berikut tadi yang telah kita dengarkan ataupun kita tontonkan adalah kuliah duha setiap hari Ahad. Jadi bagi yang berkelapangan ataupun tak berkelapangan pada waktu tersebut, bolehlah tonton di Facebook Masjid Darul Ma'mur Mosque, insya-Allah ya. Baik, alhamdulillah kita telah pun dengar satu bacaan dari saudari Farihin tadi. Alhamdulillah, insya-Allah kita akan dengarkan bacaan seterusnya yang akan bacakan surah Al-Kahfi ayat 1 dan 2. Pada saya boleh ingatkanlah kepada penonton sekalian yang ingin kongsikan bacaan anda, bolehlah rekod melalui voice note di WhatsApp yang paling mudah, lalu hantarkan kepada kami di nombor 97894148, insya-Allah. Insya-Allah, tanpa buang masa lagi, kita akan dengarkan bersama bacaan daripada saudara Suhaib yang namanya. Ya, saudara Suhaib, insya-Allah kita akan dengarkan. Bersedia Ustaz, insya-Allah? Insya-Allah kita akan dengarkan bersama saudara Suhaib surah Al-Kahfi ayat 1 dan 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Terima kasih saudara Suhaib atas bacaannya. Bagaimana Ustaz? InsyaAllah. Fadhal Ustaz. Alhamdulillah. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada saudara Suhaib kerana menghantar audio suara kepada kita untuk kita meriahkan lagi kita punya program. Mari ingat Ngaji Lin. Mari beringat pula. Ustaz, alhamdulillah. Okey, pada kali ini saya nak kongsikanlah maksudnya apakah perkara ataupun ilmu tajwid yang telah saya kongsikan sebelum ini, iaitu yang pada 3 episod yang lalu. Jadi pada apa yang saya telah kongsikan pada istilah ataupun ilmu tajwid yang sebelum ini, pada ayat ini ialah pertama sekali pada, kalau lihat pada skrin itu, iaitu mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil, sekali lagi bila kita baca hendaklah kita panjangkan melebihi kadar mad, iaitu 4 ataupun 5 harakat. Alhamdulillahilladzi, mesti kena baca 4 ataupun 5 harakat. Pun juga yang telah saya kongsikan sebelum ini ialah tentang kalimah lillahi, dibaca dengan tarqiq ini nipis, tak boleh baca lillahi, tak boleh tebal, lillahi. Kemudian seterusnya mungkin ada yang terlepas pandang tentang bacaan qalqalah. Juga saya telah kongsikan qalqalah ni pada bila, pada episod pertama Ustaz. Episod pertama iaitu tentang qalqalah pada kalimah ala abdihil jelaskan. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kita perlu jelaskan demi qalqalahnya. Kemudian iwaja, nanti saya sepertinya saya terangkan apakah tanda itu. Cuma iwaja di situ yang telah saya kongsikan ialah tentang mad iwad. Mad iwad pada episod, seingat saya pada episod nombor 2, mad iwad. Kalau masuk iwad, mad iwad ini kalau kita nak sambung mesti kena bunyikan dia punya harakat, bunyinya dengung, dengung. Tapi kalau kita nak stop, baca dengan mad asli, panjang 2 harakat. Kemudian
pada ayat seterusnya yang saya telah kongsikan, apa juga, hujung sekali, kalau maaf pada di skrin tu, anna syiddah, nun tasydid, apa-apa huruf yang selepasnya ada nun. Dan nun itu macam ada tasydid, bersabdulah orang Melayu panggil, maka mesti kena bunyikan dia, kita wajib dengungkan dia dengan dua harakat, pada dua harakat. Anna lahum ajran hasana, pun sama juga mad iwad kalau dia nak berhenti. Ajran hasana, ajran mesti kena baca izhar, dia hukumnya izhar, tak boleh ajran hasana, tak boleh ajran hasana. Kemudian bacaan saudara, sedikit tentang bacaan saudara Suhaib tu, kalau boleh jelaskan sedikit. Milladunhu wa yubashshiral, milladunhu tu macam tak jelas sangat, dan juga pada kalimah itu seingat saya, jadi mungkin dia punya rekod tu kurang jelas. Jadi akan datang tu cuba dengar dahulu sebelum kita hantar kita lah, tu paling baik sekali lah, ya. Ala kulli hal, itulah yang saya dapat kongsikan, iaitu tentang huruf, tentang lafaz Allah bila berbaris bawah baca dengan tipis, kemudian mad jaiz munfasil kena baca dengan 4 atau 5 harakat, kemudian qalqalah pada kalimah abadihi, kemudian iwaja, hajaran hasanah, dua huruf itu akhir tu dia dibaca dengan bermad, lalu kalau diwakafkan kena baca tukar kepada huruf mad dua harakat. Kalau bersambung kena tetap dengan tanwin. Kemudian anna lahum nun syiddah, iaitu sabdulah, wajib dengung dua harakat, insya-Allah. InsyaAllah. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Hanafi dan juga saudara Suhaib atas bacaannya. Berikutlah yang telah dikongsikan. Jadi kita boleh lihat bahawa hukum-hukum yang telah kita dengarkan bukan saja di episod ini, episod-episod yang lepas juga bolehlah anda tonton di episod-episod lepas untuk kita dengarkan. Mungkin ada yang baru tonton episod ini, kita dah ada 3 episod yang lepas, kita telah cover mengenai qalqalah, kan, ada mad asli dan sebagainya. InsyaAllah penonton sekalian, kalau nak ada refresh ataupun nak revise sedikit, bolehlah tonton di Facebook, di Darul Makmur Mos, di video-video dari anda ngaji lillah, insya-Allah. Jadi seperti mana yang telah kongsikan Ustaz Hanafi tadi, sebelum kita nak bacakan itu, kita mesti nak kena praktis dululah, kan. Kalau praktis tu mungkin sebelum rekod, sebelum praktis boleh ambil nafas, kita relaxkan dirilah. Maksudnya tak perlu nak berlaju-laju sangat, tak perlu cepat-cepat sangat, tak perlu, tapi jangan lambat sangat pula. Kita baca relax lah, maksudnya kita bual ni relax, baca pun kita cuba relaxkan diri juga, insya-Allah. Kita sama-samalah kita dapat tingkatkan bacaan Al-Quran kita bersama, insya-Allah. Jadi terima kasih sekali lagi kepada saudara Suhaib. Janganlah serik, insya-Allah episod-episod akan datang bolehlah anda hantarkan bacaan anda juga, insya-Allah. Jadi InsyaAllah kita akan dengarkan bacaan yang terakhir untuk hari ini, yang kita terima namanya Bintu Ali di sini. InsyaAllah kita akan dengarkan bacaan Bintu Ali, surah Al-Kahfi ayat 1 dan 2. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا.
Sadaqallahul azim. Terima kasih saudari bintu Ali atas bacaan dia, masya-Allah. Saya berikan ruang kepada Ustaz Hanafi. Fadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bacaan dari saudari bintu Ali. Ya saya. Jadi terima kasihlah kerana memberi kita audio bacaan. Alhamdulillah, bacaan yang baik. Cuma saya nak kongsikan pada sesi kali ini. Ini sesi terakhir Ustaz Ya, insya-Allah. Bacaan yang terakhir iaitu pada kalimah, saya rasa semua orang tahu kot. Jadi sama-sama kalau dah tahu, kita nak refresh baiklah kita punya pembelajaran tajwid kita. Iaitu pada hujung pada ayat yang pertama. Iaitu di sana ada ada lambang sin saya Atas ja tu. walam yaj'al lahu 'iwaja. Seperti mana saya rasa yang mereka dah tahu tu, biar tahu. Yang tak tahu ni saya nak beritahu lah. Iaitu dalam Al-Quran, bacaan Al-Quran ini, dia ada tanda-tanda yang sebelum ini saya pernah kongsikan pada yang lalu, iaitu tentang waqaf. Sampai ingat pada minggu lalu tentang waqaf apa yang telah kongsikan, iaitu waqaf sili. Waqaf sili. Maka di sini tanda-tanda ini dipanggil, tanda sin ini pula dipanggil sakta. Sakta ni kira segi terjemahan biasa maknanya sukut lah, maksud diam. Tapi dari segi istilah ilmu tajwid Al-Quran, itu memutuskan suara pada suatu masa tanpa bernafas ataupun menukar nafas sekadar 2 harakat. Maksudnya bila dia sakta ni, bila kita baca, kita nampak huruf sakta, kita kena pause tanpa tarik nafas. Ambil nafas. Macam berhenti kejap. Kalau waqaf, dia stop, naik nafas, boleh naik nafas. Betul? Tapi kalau sakta ni, pause tanpa naik nafas, tanpa tarik nafas. Ambil nafas barulah. Dalam Al-Quran ni, ada 4 tempat sakta. Pertama, ni kira ni pertama ni pada surah surah Al-Kahfi. Inilah sakta pertama. Sakta yang kedua pada surah betul, surah Yasin. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Itu kat sana tu sakta. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah sakta pada surah Al-Qiyamah. Wa qila man raq. Itu yang ketiga. Yang keempat pada surah Al-Mutaffifin. Kalla bal rana. Dia bila pause tu tanpa tarik nafas. Tapi di sini Ustaz, selepasnya ada ayat penghujung ayat. Jadi macam mana? Jadi 2 tempat contohnya di sini surah Al-Kahfi ni. Surah Al-Kahfi ni pasal hujungnya dah habis ayat. Habis ayat yang pertama. Dan yang kedua pada surah Yasin itu, selepasnya mimar qadina. Qadina tu dia waqaf qili. Daripada waqaf lain. Waqaf tu lebih aulah daripada nak wasal, nak sambung. Waqaf tu lebih utama, jadi kena waqaf. Jadi bacaannya kena waqaf. Tu sebaik-baiknya 2 tempat ni untuk bacaan waqaf. Dia terus waqaf. Tetapi kalau dia nafas dia panjang kan. Dia nafas maksudnya dia berlatih tahan nafas 7 minit Ustaz. Boleh. Nafas bagus. Mungkin dia belajar swimming kan. Betul. Boleh lama-lama. Bagus. Ada Ustaz, kalau macam bacaan Syekh Abdul Basit ke siapa panjang dia boleh baca surah Fatihah tu 7 kali dengan bacaan yang masya-Allah satu nafas. Masya-Allah. Mungkin dia gitu kan. Dia boleh. Jadi bagi orang beginian dia boleh nafas panjang. Jadi pada dia boleh baca satu ayat pertama sampai ayat ke-10 satu nafas. Kalau ada orang gitu, maka dia disunatkan. Orang ini disunatkan bila pada sakta itu dia kena pause sekejap sebelum nak nak sambung pada ayat yang kedua. Walam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min seterusnya. Jadi itulah yang perlu kita tahu bahawasanya antara bacaan istilah di antara tanda-tanda dalam bacaan Al-Quran itu ada tanda-tanda tempat waqaf kan, ada tanda-tandanya. Tapi di sini
tanda sakta. Sakta. Sini okey lah, mungkin dekat surah-surah belakang tu Jadi kita nampak tu, jangan kita main jalan je. Maksudnya tunaikanlah hak Quran, iaitu antaranya kita mengambil berat tentang hukum tajwid. Hukum tajwid antara kita menunaikan hak Al-Quran. Jadi itu yang saya boleh kongsikan, insya-Allah Ustaz. Masya-Allah. Terima kasih Ustaz atas pencerahannya, insya-Allah. Jadi kita lihatlah di sini bahawasanya Al-Quran itu dalam bahasa, ada hikmahnya dah dalam bahasa Arab. Kita tak bolehlah kita bacakan, ada orang baca Al-Quran itu dengan bacaan Rumi je kan. Kalau ada Rumi tu tak rasa kita dapat jumpa hukum sin saktah ni lah. Kita terlepaslah hukum tersebut. Jadi bagi yang belum boleh baca Al-Quran atau baca Arab, bolehlah pelan-pelan, kita pelan-pelan, okey, aku hari ni nak belajar huruf-huruf dulu, lepas huruf belajar sentence pendek-pendek, lepas tu barulah baca ayat, lepas ayat baru kita belajar lagi satu surah dan sebagainya, sampailah kita belajar hukum-hukum tajwid, insya-Allah. Jadi itulah orang kata belajar Al-Quran ni tak akan ada akhirnya lah, maksudnya kalaupun orang tu dah boleh lancar baca Al-Quran, dia boleh selidik, boleh cari makna di sebalik bacaan yang telah dibacakan. Kalau dah faham makna, nak kena amalkan pula, dan seterusnya. InsyaAllah kita seperti mana ayat yang telah kita dengarkan daripada tadi kan, surah Al-Kahfi ini kita membacakan wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasanah, dan kita beritahulah berita gembira kepada orang-orang yang mukminin yang melakukan amal soleh, berita gembira, iaitu berita yang mereka ini selagi mana mereka lakukan amal soleh itu, mereka akan dapat pahala yang baik-baik, insya-Allah. Semoga kita digolongkan dengan orang-orang yang berikut, insya-Allah. Alhamdulillah kita telah pun dengarkan 3 bacaan daripada peserta kita dan 1 bacaan daripada Imam Bilal kita, insya-Allah. Kita berehat buat sementara Ustaz, insya-Allah. Kita akan bertemu lagi sebentar lagi di Ngaji Lin. Bagaimana mendapat pahala hidup 7,000 tahun. Ialah memandangkan kita ni umat Rasulullah, umat yang terakhir, umat yang terawal masuk syurga. Dan tajuk buku ini pun insya-Allah bukan setakat pahala 7,000 tahun, tapi sebenarnya mendidik kita bagaimana untuk dapat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam syurga. Itu yang kita nak sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah penonton sekalian, kita bertemu lagi di dalam Ngaji Lin. Alhamdulillah kita telah pun dengarkan bacaan daripada teman-teman kita, daripada penonton kita, bacaan daripada ayat suci Al-Quran. Alhamdulillah, kita harapkan semua dapat bermanfaat, termasuklah saya juga, insya-Allah bermanfaat daripada ilmu-ilmu yang telah dikongsikan, bacaan-bacaan dan juga makna-makna ataupun dan sebagainya, ilmu-ilmu yang bersangkut paut dengan Al-Quran. InsyaAllah Al-Quran ini bukan satu perkara. Al-Quran ini adalah amat penting bagi setiap orang Muslim lah. Jadi kita haruslah sebagai seorang Muslim haruslah selidik tentang banyak perkara tentang Al-Quran. Kalau bukan kita sendiri, takkanlah kita nak berikan orang yang bukan Muslim ada research dan sebagainya kan. Jadi tanggungjawab kepada kita lah untuk melakukan perkara tersebut, insya-Allah. Alhamdulillah kita telah pun berada di penghujung rancangan sekarang ini, alhamdulillah. Jadi sebelum itu saya berikan ruang kepada Ustaz Hanafi untuk berikan sepatah dua kata atau sebelum kita akhirkan program kita pada episod kali ini. Fadhal Ustaz. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Hari ni yang kalau kita perasan baca pilihan surah kita, bacaan ayat kita ialah pada awal surah Al-Kahfi 1 dan 2. Kita ni muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita disarankan ataupun kita digalakkan untuk membaca surah Al-Kahfi. Kau boleh setiap hari. Betul. Digalakkanlah. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, dan saya rasa semua jemaah biasa mendengar, orang yang membaca surah Al-Kahfi ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-10, siapa yang membacanya, maka dia akan terpelihara daripada fitnah Dajjal. Dalam riwayat lain mengatakan, siapa yang baca 10 ayat yang terakhir daripada surah Al-Kahfi akan terpelihara daripada fitnah Dajjal.
Jadi inilah sebenarnya kita, dia 10 ayat tak lama actually tak lama. Maksudnya kalau baca tu 10 ayat tak pukul 1 minit, pukul 10 minit Ustaz Tak. Mungkin 1 minit lah. Kalau kita bahasa selalu baca, insya-Allah 1 minit je makan masa ataupun kurang. Membacanya, kelebihannya terpelihara daripada fitnah dan godaan Dajjal. Kalau kita pada hari Jumaat pula, usahakanlah untuk bacanya satu surah. Satu surah pun tak lama. Tak lama. Ya, tak lama. Kalau ikut susunan juzuk tu, dia lebih kurang setengah juzuk. Setengah juzuk itu dia lebih kurang 10 muka surat. 10 muka surat itu kalau dibagikan lagi satu muka surat berapa minit Ustaz? 2-3 minit? 2-3 minit. 5 minit boleh lah tak. Jadi 10 muka surat tu kalau laju, bacaan laju 15 minit insya-Allah boleh settle. Paling lama 20 minit. Tapi kalau itulah, tapi itulah kita kena usahakan untuk luangkan masa membacanya. Nabi SAW kita bahawasanya orang yang baca surah Al-Kahfi, satu surah pada hari Jumaat, termasuk malam ni lah, bermula malam Khamis pada Jumaat tu sampai ke hari Jumaat petang tu, maka dalam hadis beritahu bahawasanya dia akan dapat cahaya sehingga Jumaat yang depan akan datang. So fikir macam mana tu dia dapat cahaya cahaya apa maksudnya. Jadi antara ulama menjelaskan, seorang baca surah Kahfi pada hari Jumaat akan dapat cahaya sampai Jumaat depan. Maknanya apa? Maksudnya antara maknanya ialah Allah Subhanahu Wa Taala akan beri cahaya petunjuk. Petunjuk daripada tergelincir nak melakukan dosa dan silap. InsyaAllah. Maksudnya usaha kita, bila kita baca surah Kahfi ni, Allah akan pelihara kita. Pertama daripada fitnah Dajjal. Yang kedua ni dosa-dosa dan perkara maksiat. Kadang kita tahu benda tu tak elok, tak bagus, buat juga. Kalau kita buat benda tu, nak ngumpat juga. Ngumpatlah maksudnya. Ngumpat ni ada satu istilah, dosa berat tapi dah dinormalisasikan masyarakat kita. Jadi benda normal. Membawang, istilah membawang, masalah. Okey, apa sedap rasa cakap. Jadi itulah sepatutnya. Jadi moga-moga dan jadi antara usaha kita nak menahan diri dari kita terjebak, kita baca surah Kahfi. Moga-moga Allah pelihara kita. InsyaAllah. Kita beri galakkan orang lain, moga Allah Subhanahu Wa Taala memberi melihara kita, family kita, rakan-rakan kita, semua masyarakatlah seluruhnya, amnya daripada terjebak lakukan dosa. Bukanlah baca surah Kahfi kalau kamu akan jadi maksum. Tak mana gitu kan. Maksudnya paling antara ciri-ciri orang yang bertakwa itu, dia tetap terlakukan dosa tapi dia beristighfar. Jadi itulah. Jadi memoga insya-Allah kita boleh mulakan surah Kahfi macam panjang sangat. Boleh mulakan dengan 10 ayat yang pertama dahulu, dah okey, dah lancar, baca 10 ayat terakhir, dah boleh dah lancar, cuba berhafal pula. Hafal ni kalau macam susah, tapi kalau kita dah try tak? Dah try masih rasa sedapnya. Sedap nak hafal lah maksudnya. Ya rasa boleh rupanya. Yang tak boleh. Cuba usahakan je insya-Allah. Semoga usaha kita ini Allah Subhanahu Wa Taala berkati kehidupan kita dunia dan akhirat insya-Allah. InsyaAllah, amin. InsyaAllah kita terima kasihlah kepada Ustaz Hanafi. InsyaAllah kita usahakanlah mana mampu kita insya-Allah. InsyaAllah pada penonton sekalian, kita telah pun berada di akhir rancangan. InsyaAllah sebelum kita akhirkan program kita ini, seperti biasa, pada waktu ini kita akan menyiarkan ayat yang boleh anda bacakan, yang anda boleh rekodkan lalu hantarkan kepada kami. Jadi ini berikut adalah ayat tersebut insya-Allah. Ya, ayat yang tertera itu bolehlah penonton sekalian baca, hadam dan bolehlah latih sebentar waktu dulu, dan boleh dah rasa confident, dah rasa okey, dah tak ada rushing, tak ada apa, bolehlah anda rekod melalui voice note di WhatsApp lalu hantarkan kepada kami di 9789 4148 9789 4148. InsyaAllah pada penonton sekalian yang telah hantarkan bacaan anda,
kita akan dengarkan bersama pada episod akan datang. Lalu kita akan lihatlah, maksudnya kalau bagus, masya-Allah, kita akan lihat ilmu-ilmu ataupun ilmu-ilmu sangkut paut dengan ayat yang akan dibacakan nanti, insya-Allah. Insya-Allah kita, alhamdulillah, kita telah adablah seperti biasa, kita dah selesai mempelajari Al-Quran, telah membaca Al-Quran. Untuk kita bacakan doalah bersama selesai kita mendengar atau membaca Al-Quran bersama, insya-Allah. So, bersedia Ustaz, insya-Allah? Insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. InsyaAllah, InsyaAllah, amin. Semoga Al-Quran ini menjadi hujah kepada kita dan bukanlah hujah ke atas kita, insyaAllah. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada 2 minggu akan datang, insya-Allah, sebentar lagi. Kita pada minggu ketiga pada bulan November ini. Jadi saya ingatkan lagi kepada penonton sekalian, bolehlah anda rakam bacaan anda lalu hantarkan kepada kami. Insya-Allah kita akan dengarkan bersama pada episod akan datang. Jadi semangatlah bersama, sokonglah program kami, bersama-sama kita menyemarakkan lagi ilmu Al-Quran, insya-Allah. Jadi jika anda susah nak cari yang lain, jomlah ngaji di Ngaji Lin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.